Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin wa hamdan syakirin wa hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala rasulina al-karim sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad ibn Abdillah imam al-muttaqin wa qa'id ad-du'at al-mujahidin wa ala alihi wa ashabihi والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang dihormati pengurusi dan ahli jawatan kuasa masjid, ashabul fadilah, tuan-tuan imam, pimpinan-pimpinan masyarakat, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Malam ini kita dapat bertemu buat kesekian kalinya. Dan tentu saja pertemuan ini adalah bertujuan untuk kita saling ingat mengingat di antara satu sama lain. Kerana itulah yang diajar oleh Allah kepada kita. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah olehmu akan peringatan. Justru peringatan itu adalah suatu yang sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara punca berlaku kelalaian dan kealpaan yang begitu berleluasa di kalangan umat Islam mutaakhir ini adalah berpunca daripada hilangnya nilai az-zikr, ingat mengingat antara satu sama lain. Budaya tegur menegur, budaya ingat mengingat, budaya nasihat menasihat semakin hari semakin luntur di kalangan umat Islam. Sedangkan itulah sebenarnya intipati kepada agama. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi pernah menyebut ad-din nasihah. Agama itu ialah nasihat. An-nasihatu din maknanya. Agama itu ialah nasihat, nasihat itu ialah agama. Tak boleh pisah. Menghidupkan agama mesti ada nasihat. Sahabat bertanya kepada Nabi SAW, nasihat itu untuk siapa? Bagaimana orientasi ataupun bagaimana nak implementasi nasihat itu? Jawab Nabi SAW, nasihat itu yang pertama lillah, wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Ada 5 perkara
berkait dengan nasihat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ialah lillah, nasihat bagi Allah, artinya beriman kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah. Itu yang pertama. Wali kitabihi, nasihat bagi kitabnya, yaitu Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh Allah, mesti diyakini, mesti dipahami, mesti diamal, dipraktis dalam kehidupan. Itu makna nasihat bagi kita. Wali rasulihi, nasihat bagi rasulnya, yaitu mengambil pedoman, mengambil qudwah, mengambil uswah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menghidupkan sunnah dalam kehidupan kita, dalam aktiviti seharian kita. Dan yang keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasihat itu ialah untuk pemimpin orang-orang yang beriman. Para alim ulama menakrif ataupun menafsirkan makna nasihat bagi pemimpin ini dalam dua situasi. Yang pertama ialah mentaati pemimpin yang dilantik di kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah, selama mana mereka tidak menderhakai Allah, selama mana mereka tidak menyuruh pengikut-pengikutnya melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah. Maka wajib bagi umat Islam mentaati pemimpin yang dilantik di kalangan orang-orang yang beriman. Dan situasi yang kedua ialah memberi teguran, memberi peringatan, memberi nasihat kepada pemimpin yang melakukan kesilapan dan gagal untuk menunaikan tanggungjawab sebagai seorang pemimpin. Itu mesti diberikan nasihat, diberikan teguran. Dan yang kelima, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasihat itu ialah untuk keseluruhan umat Islam, keseluruhan mereka yang beriman kepada Allah, dengan maksud sesama kita ini saling tegur menegur, saling nasihat menasihati di antara satu sama lain, saling ingat mengingat di antara satu sama lain. Dan kalau kita baca Al-Quran, satu surah yang selalu kita sebut, terutama apabila kita mengakhiri pertemuan-pertemuan sesama kita orang-orang yang beriman kepada Allah. Biasa kalau majlis itu majlis yang formal, pengurusi akan berkata, marilah sama-sama kita mengakhiri pertemuan kita ini dengan membaca kafaratul majlis dan suratul Asr. Kita baca surah Wal Asri. Kita baca surah Wal Asri. Surah Wal Asri itu kandungannya ialah Allah bersumpah dengan masa. Innal insan lafi khusrin. Sesungguhnya umat manusia berada dalam keadaan rugi. Semua manusia rugi. Illa allazina amanu, kecuali dia ada 4 golongan saja yang tidak rugi, yang Allah senarai pendek dalam surah Al-Asr yang selalu kita baca. Allah dah shortlist, inilah golongan yang tidak rugi di dunia dan tidak rugi di akhirat. Yang lain semua rugi. Selain daripada 4 golongan ini, semua rugi. Kenapa rugi? Mereka terperangkap dalam kegagalan untuk memanfaatkan masa yang diberi oleh Allah kepada mereka. Dia gagal untuk memanfaatkan masa hidup. Tahu-tahu mati. Amalan terlalu sedikit, ketaatan terlalu sedikit, banyak melakukan maksiat dan munkar, tak sempat nak bertaubat. Tahu-tahu nazak, mati. Dia gagal memanfaatkan masa hidupnya. Allah beri
Allah beri masa kepada dia 20 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Tetapi masa yang ada itu berlalu tanpa dia mendekatkan diri kepada Allah dengan sebaik. Dia gagal untuk memanfaatkan masa-masa lapang yang ada pada dirinya, sehingga datang waktu sibuk. Tak boleh dah nak berjamaah, tak boleh dah nak menuntut ilmu, sebab busy, terlalu sibuk dengan urusan dunia. Walhal masa lapang kemarin, dia tak peduli agama, dia tak peduli urusan untuk mengambilkan diri kepada Allah. Dia gagal untuk memanfaatkan masa kayanya. Tahu-tahu hari ini dah jatuh miskin, sudah bankrupt, sudah kehilangan harta. Dulu kaya, masa kaya dia tak sempat nak mari ke masjid. Masa kaya dia tak sempat untuk menderma harta kekayaannya di jalan Allah. Dia tak sempat untuk membelanjakan hartanya untuk menegakkan agama Allah, menyebarkan dakwah di atas muka bumi Allah. Dia terlupa. Tahu-tahu hari ini dah jatuh miskin. Projek ni tak menjadi, kedainya rugi. Akhirnya dia berada dalam keadaan rugi kerana gagal untuk memanfaatkan masa kayanya dulu. Ada yang gagal untuk memanfaatkan masa mudanya. Tahu-tahu sekarang sudah tua, sudah uzur, sudah tidak mampu lagi untuk aktif berjihad, tidak mampu lagi untuk melakukan aktiviti amal Islami kerana kekurangan kudrat. Masa muda dulu lara, banyak enjoy. Begitulah manusia larut dalam peralihan masa, sehingga Allah bersumpah, wal asri innal insan lafi khusrin. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Bukan salah masa. Masa Allah bagi cukup dah 24 jam seorang. Masing-masing dapat 24 jam. Tak adalah ada yang dapat 24 jam, ada yang 20 jam sahaja, ada yang 15 jam sahaja. Tidak. Sama, Allah bagi sama pada semua manusia. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua dapat 24 jam sehari. Tetapi ada yang dapat dan berjaya memanfaatkan masa, ada yang gagal. Tahu-tahu mati, tahu-tahu tua, tahu-tahu sakit, tahu-tahu miskin. Akhirnya dia tak boleh berbuat apa-apa. Illa alladzina amanu, kata Allah, kecuali orang-orang yang beriman. Itu yang pertama. Dia ada 4 golongan yang selamat daripada kerugian yang telah dimuktamadkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ukuran daripada kegagalan untuk memanfaatkan masa yang telah diberikan oleh Allah. Yang pertama, orang-orang yang beriman. Siapa dia yang beriman? Yang yakin kepada Allah. Saya sudah memberikan ta'rif iman pada kuliah kita yang lalu di masjid ini. Saya percaya tuan-tuan masih ingat lagi makna iman yang sebenar. Bukan sebagaimana yang selalu kita dengar, orang kata iman itu rukunnya ada 6 perkara. Yang pertama, percaya kepada Allah. Yang kedua, percaya kepada Alkitab. Yang ketiga, percaya pada Rasul. Yang keempat, percaya pada malaikat.
Yang kelima, percaya kepada hari kiamat. Yang keenam, percaya kepada qada dan qadar. Rukun iman yang keenam. Tuan-tuan, itu adalah salah. Itu adalah kesilapan yang saya kira telah umum di kalangan masyarakat kita orang Melayu dalam menakrif dan mendefinisikan iman, sehingga akhirnya ramai yang gagal untuk meletakkan dirinya benar-benar beriman sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, kerana berlaku salah faham terhadap definisi iman. Iman bukan percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah itu bukan iman. Tuan-tuan ingat lagi ni? Ke saya tak sebut lagi sini? Nampak macam pelik. Sebab memang ada orang dia berasa janggal lah apabila saya kata percaya kepada Allah itu bukan iman. Iman itu bukan percaya kepada Allah. Salah definisi dan terjemahan ataupun tafsiran iman itu percaya kepada Allah. Salah. Tak apalah kalau saya sebut dah pun, saya ulang sekali lagi lah sebagai penegasan. Ulang kaji, ingat semua. Kalau tak sebut lagi, boleh jadi ilmu untuk kita pada malam ini. Saya buat contoh lah untuk mudah faham. Pagi tadi subuh, sedang-sedang kita tidur, kedengaran muazzin melaungkan azan, hayya 'alas salah, marilah sembahyang. Hayya 'alal falah, marilah menuju kemenangan. Maknanya Tok Bilal ajak kita pergi sembahyang di masjid. Dan pergi sembahyang di masjid itu adalah satu kemenangan, satu kejayaan. Sirah azan ataupun lafaz azan ini adalah suatu yang warid daripada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan rekaan muazzin, bukan rekaan Tok Bilal. Itu adalah datang daripada lafaz yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang zaman Bilal ajak hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Marilah kita sembahyang, dan sembahyang itu berarti menuju kemenangan. Marilah kita menuju kemenangan. Bezanya solat subuh ni dia tambah satu lagi. Lafaz azan berbanding azan pada waktu lain. Apa ditambah? Dia kata as-salatu khairum minan naum. Sembahyang itu lebih baik daripada tidur. Sembahyang itu lebih baik daripada tidur. Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan percaya ke sembahyang itu lebih baik daripada tidur? Tuan-tuan percaya? Macam tak percaya, macam tak betul. Ha? Betul ke sembahyang itu lebih baik daripada tidur? Bukan tidur ke lebih baik daripada sembahyang? Betul, percaya sembahyang lebih baik daripada tidur? Baik, saya nak tanya Encik Imam, subuh tadi ada berapa sah? Berapa sah mati kedua tadi? 4 sah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ruang salat dalam ni saya anggap 11 sah. Maknanya kalau 4 sah tak dapat separuh. Dah kata percaya. Dah kata percaya sembahyang tu lebih baik daripada salat.
Solat itu lebih baik daripada tidur. Sebab apa paksa? Maknanya sedap tidur lagi. Itulah percaya. Itulah nilai percaya. Nilai sebuah kepercayaan. Yang tuan-tuan percaya kata sembahyang itu lebih baik daripada tidur, dia boleh buat paksa. Itu kira hebat. Itu paksa Masjid Al-Bukhari, Mahkota Aman. Ada masjid 2 sah. Okey, ada 2 sah tu. Ada masjid 3 orang. Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siok. Orang lain tak mari tu. Nak sangka baik kata uzur pun. Tokkan satu Korea 3 orang je tak uzur. Orang lain bahas uzur belaka. Nak sangka baik mungkin uzur kot. Waktu kena gaul, orang ni kecil mani, waktu sakit kuku lali, waktu sakit pinggang. Dah takkan putih kapung lagi tu belaka. Hak kata percaya tadi. Hak kata percaya sembahyang lebih baik daripada tidur. Dan apa sembahyang tak kena? Subuh. Jenuh tu azan, tu apa muazzin tu kata, hayya 'alas solah, ajak. Maka mukabbir, maka pembesar suara. Ada setengah tu marah tuan-tuan. Rabuk dah ngadap ke rumah kita spekar. Dia marah ke masjid. Dia hadap spekar ke rumah dia. Kaca semayang subuh. Kaca dia bangun nak tidur. Dia kaca dia tidur. Suruh bangun semayang subuh. Wallahi ya akhi, saya pernah dapat satu kes. Seorang yang buat report polis terhadap isteri dia sebab isteri dia kejut dia sembahyang. Gerak sekali tak bangun. Akhir sekali sebab isteri dia kocok kuat sikit lah. Suruh bangun bulan subuh. Orang lain tu boleh tak langsung lagi sembahyang subuh ni. Mu ketua keluarga tok lelaki. Apa barang tak sembahyang subuh. Mengaku Muslim. Dia kocok kuat sikit tu sembahyang subuh. Piak, dia bangun akak telefon 999 boleh. Mari ambil ada orang gila rumah saya. Kacau saya lagi tu. Dia telefon boleh. Cuma mari gak bini dia. Wajar tak wajar. Bunyi nakal cerita dia, tapi ni cerita sungguh. Cerita betul berlaku. Geleng kepala bini dia. Itulah percaya. Percaya tu. Tak ada orang berani kata, dah Ustaz, mana boleh. Mesti tidur lebih baik pada sembahyang. Kena buat tanya-tanya begini, hujan-hujan, sejuk-sejuk ni. Tak. Bunyi azan, dia kemah kain selimut. Bukan nak bangun sembahyang, dia kemah kain selimut. Ada kali subuh tak bangun, tak ada bincang tahajud lah. Tak ada bincang witir lah. Kalau subuh barang wajib 2 rakaat aku tak bangun, cerah tari dah. Nak cakap tahajud, nak cakap witir, nak cakap qiyamul lail, balik awal tu. Maka tak ada. Tu nilai sebuah kepercayaan. Lagu tu percaya kata sembahyang itu lebih baik pada solat, itulah hasil. Sembahyang lebih baik pada tidur, itulah hasil. Sama juga kalau kita kata iman itu ialah percaya kepada Allah, lagu itulah hasil. Percaya. Tanya seorang-seorang, percaya dah Allah Ta'ala ni? Percaya. Tak ada orang tak percaya. Tapi dia lah kaki menipu. Dia lah kaki bahagia orang. Dia lah segala-galanya. Hak jahat sama ke kaum ini. Habis tapau ke dia dah. Tapi kalau tanya dia percaya tak pada Allah? Percaya.
Lepas tu iman tu lagu mana? Takkah iman tu lagu tu? Tanya orang yang berzina, percaya dah Allah? Percaya. Tanya orang mencuri, percaya dah Allah? Percaya. Tanya orang yang merampok, percaya dah Allah? Percaya. Tanya orang yang mendedahkan aurat, percaya dah Allah? Percaya. Ya, percaya. Tuhan ni mana ada? Dah ada. Yang dia aurat tak betul. Tak sampai lah dengan dia. Bahawa Allah Ta'ala ni ada tak ada. Dia percaya Allah Ta'ala tu ada. Walaupun dia ada betul aurat. Hak tak semayang bah. Hak tak semayang bah. Itu kita tanya dia. Percaya dah Allah Ta'ala ni yang mudah semayang bah. Percaya dah. Percaya. Mana boleh tak percaya? Lepas tu lagi tu ke iman. Mayat badok, curi, dedah aurat, zina, minum arak, rampok. Lagi tu ke iman. Dah, ada tak? Apa kita jemaah iman tu percaya kepada Allah? Payah juga ni bab ni. Kalau tak dengar molek ni, nak kena tarik tauliah kita ni. Mengajar sesak lagu ni. Biasa iman-iman ni kita dah faham sama-sama dah percaya pada Allah. Mana ustaz kata tak betul tak? Hatta kalau kita tanya pada orang yang kafir, la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, kalau kamu tanya mereka siapa yang buat langit dan bumi, la yaqulunna Allah, nescaya mereka akan jawab Allah. Allah buat langit bumi. Tak degri. Dia tak kata mereka buat bumi. Dia tak kata Rusia buat langit. Tak. Allah. Nak duduk mana ni mak? Agak-agak boleh jawab tak soalan ni? Agak-agaklah kita mana ni nak tak mana iman. Dan buku makna percaya pada Tuhan tak betul. Baik. Saya saja lengok-lengok tu nak suruh mikir. Nak suruh mesin sikit mikir. Rasa pelik, rasa payah tu tak apa tu. Maknanya barang nak masuk lah tu. Kalau main dia balik tak ingat apa. Tapi naik item, roti canai lagi. Orang tanya gimana? Secik balik dari Singapura ngetek. Dah ada nampak masa di bawah tapak ada kuliah ustaz ngajar. Dia ngajar dia entah. Tak dia nak jawab. Tak dia nak jawab. Banyak dah testimoni dia panggil kan. Banyak dah testimoni. Orang di masjid dengar kuliah balik, Haji tanya semula, kenapa ustaz khabar? Entah. Dia jawab bodoh gitu yang tak. Bui kat sebutir dua. Oh, ada ustaz cerita panjang dari saya pun tak ada nak takak mana tapi dapat rasa dua. Tak ada gitu. Ni bahaya jawab tak. Gitu. Oh. Jadi atas testimoni itu saya perasan. Dia tak boleh mengajar ni main bui sambung balik kita. Dia tak lekat. Jadi dia kena buat style biar mikir sikit. Dia mikir biar tu ustaz ni gitu. Biar dia ada buah nak lawan ustaz. Biar tu ustaz ni. Lepas tu kita pun jelah balik. Oh, kira-kira dia balik apa kedai dia buah. Dia kata ya juga tak. Dia lekat. Sampai rumah tu dia lekat. Keluar dekat 3 hari daripada tak sakut takut. Maknanya begitu. Baik. Saya nak sebut orang ini penting. Tuan-tuan kena ingat mana. Penting kali ni. Ramai orang gebah, ramai orang jatuh kerana salah faham dalam memberi takrifan kepada iman. Kalau boleh kita nak saran supaya betul semula buku sekolah tu. Di belakang buku sekolah tu lah tu dia percaya pada Allah, percaya pada Rasul. Ada kita dah apa tua ni. Buku sekolah tu lah ada tu dia percaya pada Allah, percaya pada Rasul. Dia
salah tu. Tafsiran, terjemahan tu tak kena. Dia bukan percaya. Iman ni bukan percaya. Lepas tu dah ke mana? Gini lah, senang. Tengok contoh. Subuh hari juga. Pada suatu hari di waktu subuh. Gitu. Okay. Waktu subuh juga. Tadi cerita azan ni cerita lain. Time subuh juga. Tengah-tengah sedap tidur. Oh sedap tidurnya. Dah semalam pula ada bola contoh kan. Kena bola pula tak menang pun seri buah hati. Lawak Korea bukan main-main. Buah hati letak belunjuk tu pakai jenis gitu. Buah hati ini. Sampai time subuh, tiba-tiba dengar orang kata api, orang tepi sebelah rumah. Kita pun sedap, kejut orang sebut api, kejut celik mata tengok penuh api atas orang itu. Baik, saya nak tanya tuan-tuan masa tengok api gitu, tuan-tuan nak kemah kain selimut ke lah ke mana? Lari. Bapak lari dah tu. Cepat. Relax lu. Lari dah tu. Orang tu tak suruh lari pun dia kapal. Dia api. Dia bukan kapal lawi api. Dia tak suruh lari. Dia kapal api dah apa lagi. Relax lu. Tengok. Hak azan tu bila tadi siap panggil, hayya 'alas solah, marilah sembahyang. Ulang 2 kali, saya ulang. Muncul tu bila tak kata gitu. Ulang 2 kali, hayya 'alas solah, hayya 'alas solah. Mari. Dia panggil. Kau mari sembahyang. Kalau tu bila kata as-salah, dia tak bangun. Nak apa? Ni hayya 'alas salah, tak mari juga. Api tadi, dia tak suruh lagi. Dia kata api, kita bangun celik mata tengok api tu kan. Lopak pakai tak tangga dek. Pasal apa tu? Tuan? Tuan tahu tak pasal apa jadi? Kerana kita yakin kalau tunggu sikit lagi, jawab dia hangu getung kita malam tu. Pagi tu. Tu makna iman. Apa dia? Yakin. Bukan percaya, yakin. Apa beza yakin dengan percaya? Yakin ini dia ada infial, dia ada tidak balas, dia ada respon. Kalau dia ni tengok keli, pakai tak tindak, pakai tak gerak-geri, itu bukan. Dia mesti bertindak. Dia ada tindakan pantulan, dia ada respon balas. Itu makna iman. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, "Idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman." Orang-orang yang beriman ini apabila disebut nama Allah, maka gementarlah hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, maka bertambahlah keimanan mereka kepada Allah. Maknanya kita baca ayat Allah, sebut nama Allah, hati dia gemetar. Tu bila kata Allahu Akbar, gemetar hati dia. Tak sedar dah tidur. Tak ada siapa hayya 'alas solah. Dia bangun, dia basuh diri, siap pergi masjid kalau dia tidak ada sebarang keunturan. Pasal apa? Hati dia sudah takut kepada Allah. Itu iman. Tapi kalau bunyi Allahu Akbar, hayya 'alas solah,
As-salatu khairum minan nawm. Awak lagi bahasa. Kalau nak waktu macam lagi pun dah gaduh tu bila nak bangun. Kalau setara tu kata awak dia tak ada iman tu. Iman tu tak ada, bukan jadi tak ada iman tu jadi kafir, bukan mana jadi kufur kepada Allah. Tapi iman tu low class. Kalau bateri kat satu bar tu, anytime dah dia mampu. Anytime dia boleh mampu. Kalau handphone kita kan, dia ada tanda bateri naik. Kita cak tu 5 bar penuh. 4, 3, 2, 1. Hak satu tu tak ada tak cah lagi kan. Mampu tengok dalam jawab dia. Jadi nilai iman kita ni kalau setara tu tak ada react. Dia panggil tak ada respon balas. Orang sebut nama Allah tak ada respon balas. Baca ayat Quran tak ada respon balas. Tu tinggal satu bar tu. Nak untuk sempat cek alhamdulillah. Tak ada cek qalu inna lillah. Dia ada insyaallah. Apa tanda orang beriman? Macam mana sifat orang beriman? Cuba tengok dalam surah Al-Ahzab. Allah sebut dalam surah Al-Ahzab. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadu Allah 'alaihi faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Ayat ni dia tunjuk contoh, sampel orang-orang yang beriman. Cuba kita compare dengan kita. Dia kata ustaz nak suruh compare dengan sahabat Nabi. Mana boleh? Baik. Bukan nak suruh compare dari sudut nisbah kualiti kita tu memang jauh lah. Kita dengan sahabat Nabi ni jauh. Tapi nak tengok nilai iman. Nilai iman. Banyak mana iman ada pada kita dengan cerita sahabat Nabi yang Allah rakam dalam Al-Quran dalam surah Al-Ahzab. Tatkala orang-orang yang beriman itu menyaksikan tentera-tentera Ahzab datang mengepung mereka. Tentera Ahzab ni banyak pertama. Ahzab jamak daripada Hizbun. Ahzab daripada musyrikin Mekah, Yahudi, Nasara, kabilah-kabilah yang memerangi Islam. Dia bergabung set-set dia tu, membentuk satu gabungan untuk menyerang dan mengepung umat Islam. Waktu mari gabungan tentera-tentera Ahzab yang begitu ramai puluhan ribu orang beriman tengok ramainya musuh tu mari. Orang-orang beriman itu berkata, apa orang beriman kata? Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Inilah yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Wa sadaqallahu wa rasuluh, dan telah benarlah janji Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apa janji Allah? Janji Allah, wa lanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum. Surah Muhammad ayat 31. Allah kata, aku akan uji kamu sehingga maklum kepada aku siapa di kalangan kamu ni yang benar-benar berjuang untuk menegakkan agama Allah. Kerana tanggungjawab orang yang beriman, tanggungjawab. Ingat kan? Tanggungjawab. Dia kena pikul dan dia kena jawab depan Allah. Tanggungjawab orang yang mengaku beriman kepada Allah ialah memperjuangkan Islam dan mempertahankan Islam. Sebab itulah Allah jadikan mereka sebagai khalifatullah fil ardh. Dalam surah Al-Baqarah Allah sebut, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingat ketika mana Allah berfirman pada malaikat,
dia nak jadikan manusia atas muka bumi sebagai khalifah. Apa makna khalifah? Ulama ta'rif makna khalifah. Antara Imam Mawardi dalam Ahkam Sultaniyah, Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah, dia memberi ta'rifan. Dia kata makna khalifah itu ialah niyabatan anin nubuwah fi iqamatid din atau hiratatid din wa siyasatid dunya. Maknanya sambung kerja Nabi. Itu makna khalifah. Kita semua ni khalifah. Apa tugas khalifah? Sambung kerja Nabi dalam urusan menegakkan agama ataupun mempertahankan agama dan mentadbir dunia berdasarkan kepada agama. Itu makna khalifah. Ini kerja kita. Jadi kerja orang beriman ni mesti memperjuangkan Islam. Jadi Allah Ta'ala akan uji orang beriman ni, betul tidak dia berjuang Islam? Betul ke tidak? Siapa di kalangan mereka yang benar-benar memperjuangkan Islam, dan siapa di kalangan mereka yang benar-benar sabar menghadapi ujian, rintangan, halangan, cabaran, mihnah, ibtilah, tribulasi yang dihadapkan kepadanya. Sebab nak memperjuangkan Islam ini banyak cabaran atas bawah, kiri, kanan, depan, belakang akan datang kepada mereka. Yang sabar, itulah yang akan diterima oleh Allah. Allah akan tengok, Allah akan uji. Jadi apabila Allah uji, maka barulah terserlah siapa yang beriman sebenar-benar. Sebab itulah orang beriman disebut dalam surah Al-Ahzab tadi, apabila dia tengok tentera Ahzab begitu ramai datang, dia kata inilah yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Telah benarlah janji Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak bertambah di dalam jiwa mereka, melainkan hanyalah keimanan dan penyerahan diri kepada Allah. Sikit pun tak tambah rasa gerun, rasa takut, rasa nak lari. Sudah ramanya mari. Sudah hebatnya persiapan dia, senjata begitu begini. Mula tengok kiri kanan, kalau ada peluang-peluang untuk melarikan diri. Dah, orang beriman tidak bertambah dalam jiwa dia, melainkan yang bertambah hanyalah iman dan penyerahan diri kepada Allah. Meskipun di saat menyaksikan tentera musuh yang begitu ramai datang mengepung untuk membunuh mereka. Itu nilai iman. Sebahagian di kalangan orang yang beriman kepada Allah, mereka yang berjuang bermati-matian membenarkan janji mereka dengan Allah. Mana janji orang beriman? Mana janji orang beriman? Tiap-tiap waktu solat kita mengikrarkan, kita berjanji, kita mengulang sebut janji kita dengan Allah. Apa dia? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sembahyang, puasa, haji, zakat, hidup, mati, semua untuk Allah. Bukan untuk kita, bukan untuk dunia, untuk Allah. Kita sebut tu, kita sendiri sebut ni. Rasa gerak ni? Dan sebelum kita baca Fatihah, kita baca dulu doa iftitah. Doa iftitah tu antara kandungannya tadilah ikrar dan janji yang kita lafaz kepada Allah. Orang beriman, dia membenarkan janji itu, hidup dan matinya untuk Allah, untuk mempertahankan agama Allah sampai dia mati syahid. Sementara sebahagian yang lain menanti saat dan ketikanya bilakah pula mereka akan gugur sebagai syuhada. Namun untuk mereka menukar janji mereka, berpaling meninggalkan Islam, tidak sekali-kali tidak. Wa ma baddalu tabdila. Orang beriman tidak akan berbuat demikian. Itu kualiti iman, itu makna iman, itu nilai iman. Jadi kesimpulannya, ta'rifkanlah iman itu dengan arti yakin, dengan makna yakin. Yakin, bukan percaya. Boleh saja. Clear tak? Alhamdulillah. Tak kena tarik dah tahu dia. Okey, berarti setakat itu dulu. Waktu isyak dah masuk. Kita sambung semula insyaAllah kata. Aku qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat innahu fal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.